Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni masih dalam tajuk yang sama, tapi dia tak terfokus pada topik tu tau. Okay, sebelum ni aku cerita tentang ampaian kan, jemur kain kat luar rumah, apa semua benda terbiar, apa semua. Tapi disebabkan ada beberapa orang tanya soalan yang lebih kurang sama, bukan satu komen je. So, aku terpanggil untuk cerita lebih detail lah tentang kain ni. Sebab ada yang nak tahu kalau kain yang berlonggok macam mana pula. Kalau kain kita jemur dalam rumah macam mana pula. Jadi kat sini aku akan jelaskan kat korang apa yang aku nampak berdasarkan apa yang pernah aku buat lah. Contoh macam jemur kain kat dalam rumah. Yes, itu aku memang pernah buat. Kain longgokan pun itu pun pernah terjadi di rumah aku. So aku akan share dengan korang pengalaman aku dan apa yang aku nampak dan apa sepatutnya korang buat. Sebelum aku start, aku nak beritahu dulu, seperti biasa, video yang aku share adalah pengalaman aku dan tiada kena-mengena dengan orang lain. Kalau orang lain ujian dia, lain cerita dia, itu hal korang. Sebab kita semua tak diuji dengan perkara yang sama. So, jangan terlalu obses dengan cerita aku, jangan terlalu taksub. Aku tak mempengaruhi orang untuk percaya cerita aku ataupun orang kata apa, untuk mengikut rentak gaya hidup aku. Sebab life aku memang dah macam ni, dah susun atur, dah Allah jadikan aku macam ni. So, aku macam ni lah jalani kehidupan aku since aku memang boleh nampak. Korang berbeza. Kalau korang tak nampak, korang jalani kehidupan korang seperti biasa. Cuma yang aku tekankan tentang kain ni, aku nak korang lebih berhati-hati. Dia bukan kerana makhluk halus saja. Kadang-kadang niat jahat orang pun kita tak tahu. So, dia banyak terkait. Okay? Jadi, ambil yang baik-baik saja. Yang rasa macam tak boleh pakai, yang rasa korang dengar cerita aku ni macam mengarut-ngarut sangat apa semua, korang anggap je sebagai hiburan. No problem. Tak perlu nak pening-pening kepala, tak perlu nak gigih sangat keluarkan mulut jahat korang komen-komen. Okay? Sebab aku cuba sedaya upaya untuk tidak membuat korang tambah dosa, dan korang pun kalau boleh cubalah sedaya upaya untuk tidak buat aku bertambah dosa. Macam tu lah lebih kurang. Okay guys, cerita yang pertama ni berkaitan dengan jemur kain dalam rumah. Orang tanya kat aku kan, boleh ke tak apa ke jemur kain kat dalam rumah? Okay, sebenarnya macam ni, makhluk halus ni dekat mana-mana pun ada. Jelmaan jin ni dekat mana-mana pun ada. Kau jemur kain ke, kau tak jemur kain ke, kau buat baik ke, kau tak buat baik ke, benda tu memang ada di sekeliling kita. Cuma kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi berbeza dengan aku, sometimes aku memang nampak tanpa buat apa-apa. So benda tu normal dalam hidup aku lah, tapi tak normal dalam hidup orang yang tak pernah nampak. Jadi cerita dia sekarang ni, kita nak balik topik kepada kain. Okay, kain yang kita jemur dekat dalam rumah tak ada masalah sebenarnya. Sebab aku sendiri pun pernah jemur kain dekat dalam rumah. Cuma yang kita risaukan ialah bila kain tu hapak. Apa yang aku nampak lah kan selama hari ni, kalau aku jemur kain, aku pakai pewangi kan, aku jemur dekat dalam rumah bawah kipas. Itu biasa kita buat kan. Kadang-kadang kita jemur kain tapi cuaca tiba-tiba mendung hujan, kita angkat, kita jemur pula kat dalam rumah nak bagi dia lebih kering kan, tak nak bagi dia terperap satu tempat kan. Tapi ada kala pernah juga terjadi, aku tak tahulah, aku dah letak pewangi pun, mungkin dia sempat kena hujan ataupun macam mana ke, bila kita jemur dalam rumah dia jadi hapak. So kain yang hapak, kau tahu kan bau kain hapak. So kain yang hapak ni ada sesuatu yang melekat kat dia, tapi bukan sesuatu yang teruk. Yang aku pernah nampak, dia seperti bentuk katak. Rupa dia bulat dari kaki, tapi dia bukan katak Okay, dia seperti, untuk buat korang faham, aku cakap dia macam katak. So korang boleh imagine lah, dia bentuk bulat melekit-lekit macam tu kan. Dia ada dekat baju. Mula-mula aku ingat haiwan yang melekat, tapi bila aku pergi dekat, bila aku try sentuh, dia hilang. Jadi benda tu hanyalah jelmaan. Aku tak tahu function dia buat apa dekat situ, tapi itu yang aku biasa nampak. Dan benda ni terjadi 2 kali dan rupa yang sama ada. Kalau berbalik-balik pada jemur kain dalam rumah, bagi aku mungkin tak ada masalah. Cuma korang kena berhati-hatilah. Kalau letak kat bawah kipas tu, make sure dia tak terlalu crowded kat satu tempat tau. Maksudnya biarkan dia jarak-jarak lah. Maksudnya jangan nampak berkumpul. Sebab ada kala dia ada, tapi most of the time dia tak ada. Dan benda tu lebih selamat lah sebab dalam rumah kan. Contoh dari selamat tu dari segi apa, orang luar pun tak boleh masuk campur hal-hal kain kita. Jadi kita je yang nampak kain kita tu. Jadi kalau makhluk halus ni, kalau nak dikatakan dia ada tu ada, tapi apa pengalaman aku sendiri, aku pernah nampak yang seperti katak tu saja. Dia berbeza dengan jemaah yang aku nampak dekat luar. Maksudnya kalau hampaian jemur kat hampaian luar, biarkan kain semalaman yang
yang macam aku cerita kat video sebelum ni kan, itu berbeza korang kena tahu, dia tak sama. Dan yang kat luar tu adalah yang liar, yang jenis kita tak tahu datang daripada mana. Boleh jadi orang hantar, boleh jadi dia memang menyinggah sebab dia yang sesuatu yang menakutkan. Jadi itu perbezaan dia yang aku nampak. Okay, dan ada juga masa memang tak nampak apa-apa, so kena hati-hati sahaja. Tak ada masalah pun sebenarnya kalau korang tak nak dengar apa aku cakap. Kalau korang nak keep on jemur kain, biar kain semalaman kat luar dan korang rasa aku sebelum ni tak ada apa masalahnya, go on, tak ada orang halang. Aku just share pengalaman aku. Okay, itu kisah tentang jemur kain dalam rumah. Okay, itu je pengalaman yang aku ada. So aku tak boleh nak cerita lebih detail sebab yang aku lalui hanya itu sahaja, dan jelmaan yang aku nampak pun hanya itu sahaja. Tiada lebih, tiada tokok tambah. So aku rasa sampai di situ sahaja cerita yang tu dan jawapan aku untuk soalan yang orang tanya tu. Berbalik pada cerita kain yang dilonggokkan, yang ni memang aku banyak pengalaman. Okay, salah satu pengalaman aku yang pernah terjadi, okay, dulu masa aku duduk rumah dengan kawan-kawan kan, maksudnya rumah bujang lah, aku duduk dekat satu bilik tu, memang bilik aku je, dan aku ada sediakan satu bakul untuk letak kain kotor. Biasa student memang macam tu lah, kita bukan setiap masa akan on the spot basuh, betul tak? Ada time tu kita kumpul sampai seminggu, tapi aku jarang lah sampai seminggu sebab aku ni tak suka kain banyak-banyak, nanti susah nak basuh sebab basuh by hand kan. Jadi aku akan basuh dalam selang 2 hari, kadang-kadang 2 hari tu pun dah pakai baju banyak, balik kelas, lepas tu nak keluar lagi pakai baju lain lagi kan. So kain tu akan jadi banyak jugalah dalam bakul yang aku sediakan tu. So pengalaman yang pernah terjadi kat diri aku, masa tu aku tengah tidur. Aku bukanlah tidur betul pun, macam aku just rest lah sebab penat kan. Aku baring-baring, so katil aku kat depan ni, bakul tu kat tepi sebelah almari aku. Jadi masa aku tengah baring tu, bakul tu bergerak-gerak tau. So bakul aku ni bentuk 4 segi. Jadi dia bukan bakul yang betul-betul bakul keras tu tau. Tahu tak bakul yang jenis stek kain tu, macam kain buayan baby tu, macam tu lah. Okay, jaring-jaring tu kan. Aku letak situ. So dia bergerak. Lepas tu dia bergerak ke sini. Dia bergerak macam tu kan. Lepas tu aku macam pelik. Benda apa tu? Sebab kipas aku mengalir ke aku. Dia tak mengalir ke sana. Macam mana benda tu boleh bergerak? Seolah-olah macam ada orang gerakkan. And aku pun bangun. Bila aku bangun, aku hanya nampak tangan sahaja dekat bawah bakul tu. Okay, maksudnya benda tu tak ada dalam bakul tu. Dia dekat luar. Lepas tu aku pun baca ayat kursi. Lepas tu tak lama, dalam beberapa saat macam tu lah dia hilang. So tangan tu tak nampak. Jelmaan tangan tu memang tak ada. Jadi itu adalah yang pertama. Dia tak usik lagi kain tau. Kejadian seterusnya terjadi waktu tu aku nak pergi kelas. Okay, masa tu aku dah basuh baju. Aku jemur pagi. So kelas aku petang. Lepas tu sempat lah tengah hari, kain tu dah kering. Aku pun angkat lah daripada jemuran. Aku pun letak kat katil. Aku longgokkan satu tempat. Alhamdulillah, sorry. Jadi bila aku dah letak kat situ, aku tak sempat dah nak lipat sebab aku dah rush nak pergi kelas kan. Aku pun biar je. And then pergilah kelas. Masa tu kelas aku pukul 4 lebih macam tu lah. Lepas tu habis dalam pukul 6 juga. Pukul 6 lebih macam tu baru aku sampai rumah. So bila aku dah sampai kat rumah, aku tengok kain aku ni berselerak tau. Macam tak seperti yang aku letak pada awal tu. Dia jadi macam makin, macam ni kalau yang aku longgokkan tu, dia berlipat macam, kan hanger kan, kain tu aku lipat lipat 2 macam ni, dia memang terlipat macam tu. So bila aku balik kelas, kain tu jadi bersepah. Masa tu aku macam tak ingat lagi yang sebenarnya aku letak elok-elok. Cuma aku rasa macam asal macam bersepah, macam serabut katil aku ni kan. Lepas tu aku pun betul-betulkan. Lepas tu masa aku tengah nak lipat kain, aku baru nak start lipat kain yang pertama, aku rasa macam ada satu bau yang tak berapa best tau. Aku susah nak cakap bau dia bau macam mana. Dia bukan bau bangkai, dia bukan bau busuk sampah ke apa tak. Dia cuma bau yang pelik. Dia bau macam, korang pernah tak bau kumbang busuk yang ada pernah dia musim kumbang busuk tu, macam tu, tapi dia bau lagi macam lagi menyengat lagi. Bau dia macam susah aku nak cakap, lebih kurang macam tu lah kan. So aku pun letak dulu tepi. Tak lama tu kawan aku panggil macam mana tak, aku tak jadi nak lipat kain. Kira macam dah melarat lah buat kerja lain kan. Aku pun letaklah kain aku tu kat tepi dulu, malas dulu nak lipat. Pergilah buat kerja lain apa semua. Bila aku nak masuk balik bilik, time tu lah aku nampak ada satu jelmaan. Dia susuk dia seperti perempuan sebab dia macam ada rambut tapi tak berapa jelas lah. Dia macam kabur-kabur macam tu, macam kelabu-kelabu sikit kulit dia. Duduk bercangkung betul-betul dekat keliling kain aku tu. Maksudnya kain aku tengah-tengah tu dia duduk betul-betul macam ni tau. Dia tengah mendudukkan, menutup kain aku tu. So aku memang terkejut masa tu. Aku macam terkejut, aku terus tutup pintu seselu. Lepas tu masa tu kawan aku dekat luar. Dia kata kenapa? Aku macam tak ada apa-apa je lah. Aku diam. Lepas tu aku intai balik slow-slow. Tapi memang benda tu ada lagi. Sampailah waktu tu aku tak ingat aku baca surah apa. Aku baca surah apa yang maksud tu aku tak ingat. Tapi adalah aku berkumat kamit sikit kan. Aku baca-baca.
Lepas tu tak ada lama tu barulah nampak benda tu tak ada dah. Maksudnya kain tu pun nampak macam dia berlipat pada awal sekali waktu yang aku tinggalkan tu. Dia tak jadi yang macam waktu aku balik dia serabut tu kan. Tak, dia jadi macam yang first aku tinggalkan tu. So macam baru aku macam tu, tadi aku nampak benda tu memang berselerak. Apa yang jadi sebenarnya? Aku pun tak pasti kejadian tu. So aku just ignore and then aku lipatkan kain aku tu. Okey, itu peristiwa kain yang aku longgok padahal dah basuh. Okey, dah basuh. Dan aku tahu segelintir kita ada yang jenis perempuan bekerja ke kan, ataupun yang husband tak apa membantu kat rumah ke kan. Korang akan biar kain korang dulu letak satu tempat, nanti malam time free tengok TV ke apa baru nak lipat kain kan. So benda-benda macam tu adalah kain yang bersih. Okey, tapi sebenarnya tak elok. Maksudnya macam aku rasa walaupun kain tu bersih, benda tu memang suka kat kain. Aku tak tahu apa punca dan aku tak tahu kenapa dia suka dengan kain. Tapi basically apa yang aku lalui berkaitan dengan kain longgok ke, kain yang kotor ke, bersih ke, semuanya memang akan ada berkaitan, ada relate dengan benda-benda ni juga. Dia macam ada juga jemaah tu dekat bahagian situ. Lepas tu ada satu lagi cerita ni. Ni berkisah tentang kain-kain yang kita gantung kat hanger dekat almari kan. Ada orang almari tertutup, ada orang yang jenis dia punya wardrobe tu terbuka, kain penuh kan, style mewah-mewah sikit tu kan. Jadi dekat rumah yang aku sewa masa aku belajar tu, ada satu bilik tu dia memang dah buat wardrobe yang atas dia ada kawasan sikit, lepas tu dia memang ada palang panjang, memang ada kain. Memang kat situ memang kita orang letak sepenuh-penuhnya kain. Ada kain aku, ada kain kawan aku. Kita orang memang campur baju-baju kat situ lah. So memang senang hanger je semua kan. Jadi memang banyak, tak dinafikan, memang banyak sangat kain tu. Dalam satu kawasan tu, bilik tu memang penuh dengan kain sahaja. Senang kata tak perlukan almari lain dah, cukup gantung kat situ je. So kejadian yang terjadi tentang kain ni, yang dulu aku pernah cerita waktu aku pernah kena first time aku kena tindih tu kan. Masa yang aku kena tindih tu, jemaah tu ada dekat kain. Dia menyuruk di sebalik kain yang tersidai, yang tergantung kat bahagian ujung tau. Sebab dia lembaga hitam, mata merah tinggi, memang dia duduk dekat situ. Lepas tu ada satu kisah lagi, macam aku cakap aku suka duduk rumah tutup lampu. So ada satu waktu tu malam tu aku main game kot tak silap aku. Lepas tu so cahaya yang ada hanya cahaya handphone. Tapi walaupun macam tu, kita akan perasan keadaan sekeliling kita. Memang dah macam tu, mata kita memang akan, walaupun kita fokus pada satu, still kita akan rasa sekiranya ada orang memandang kita ke, ada sesuatu yang tak best datang ke kan, kita akan terasa benda tu kan. Jadi waktu tu lah aku rasa memang ada benda di sebalik kain-kain tu, sebab kain tu macam bergerak. Lepas tu untuk mengonfirmkan lagi, aku pun buka torchlight, handphone aku pun suluh dekat bahagian kain tu. Bila aku suluh, tak sampai dekat hujung pun, dekat tengah-tengah tu memang nampak satu kepala sahaja yang muka dia berlekuk-lekuk ke dalam. Macam berlekuk-lekuk, macam kawah sikit, berlekuk-lekuk macam tu. Lepas tu tak ada mata, mengalir-ngalir. Ada macam satu air yang mengalir, tak tahu apa dia, tapi dia ada hidung dengan mulut. Muka dia besar, memang betul-betul duduk kat tengah di antara baju tu. Dan esok tu pula, bila siang hari, aku ingatlah peristiwa tu. Siang tu aku memang saja ambil baju tu, aku nak tengok apa yang terjadi kat baju tu kan. Baju tu ada kesan putih dan lendir, macam aku cerita kat korang kat video sebelum ni kan. Kalau kain kita jemur kat luar, itu dia ada. Yang tu aku tak tahu disinggahan ke ataupun sebaliknya, tapi itu yang terjadi dekat aku peristiwa kalau kain-kain style belonggok macam ni. So aku tak tahu macam mana korang nak atasi benda ni. Cuma apa yang aku mampu cakap, sebenarnya dia ada ke dia tak ada ke, setiap apa yang korang nak buat, setiap apa langkah korang nak ambil, start dengan baca doa. Tak nak baca doa susah sangat nak ingat doa-doa, bismillah. Itu penting sangat-sangat. That's why orang tua-tua selalu ajar kita nak pergi mana-mana start dengan bismillah apa semua. Semua tu sebenarnya memang betul, memang seharusnya. Cuma kita yang kadang-kadang macam, yelah kita nak konsisten benda ni memang bukan senang kan. Bukan kata korang je, aku pun sama. Kadang-kadang aku pun ada je langgar, yang mana ada setiap masa macam bismillahirrahmanirrahim. Aku pun tak adalah sealim tu. Cuma aku share je dengan korang dan aku rasa itulah salah satunya orang kata apa, pegangan kita. Tiada kuasa yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So ya, itu yang kita kena pegang sebenarnya. Jadi tak kisah apa-apa pun lah,
kain tu kat mana-mana pun, itu yang kita kena sentiasa ingat. So korang tak perlu risaulah dengan cerita aku, sebab ni cerita pengalaman aku, jadi memang takkan sama dan tak mungkin sama dengan korang. Lepas tu aku nak cerita sikit extra story berkaitan dengan kain kotor ni kepada yang tak rajin basuh kain. Ni nasihat ni kalau boleh aku nak sangat korang buat. Memang aku share ni untuk korang tahu dan korang kena buat. Elak daripada biarkan kumpul kain kotor lama-lama. Elak. Kalau boleh elak. Tapi kalau korang kumpul kain kotor korang tu lama-lama, maksudnya kain kotor tu tak berapa kotor, yang tu aku tak tahulah, mungkin ada masa tak ada apa-apa pun, ada masa bahaya sikit lah. So depends, sebab kadang-kadang susah nak cakap, sebab kadang-kadang aku pernah je lalui, aku simpan kain ke apa semua tak nampak apa-apa jemaah. Cuma yang aku nak titik beratkan kat sini, dia ada dua benda yang berbahaya. Satu, berkaitan dengan bahaya takut niat jahat orang. Okey, yang berkaitan dengan hasad dengki manusia ni, okey, kisah ni terjadi dekat mak saudara kawan aku. Ni kisah benar. Okay, dan cerita ni aku cerita bukan nak mengaibkan dia, sebab korang pun tak kenalkan dia. So tak ada cerita yang mengatakan aib, sebab korang pun tak tahu siapakah orangnya kan. Jadi cerita ni untuk beri pengajaran kepada korang. Tapi terpulanglah kalau korang rasa nak ikut ke, korang rasa benda ni nak ambil serius ke, tak terpulang. Okay, aku just share sahaja. Okay, mak saudara dia ni jenis yang suka longgok kain kotor dekat dalam bakul. Sebab dia seorang yang busy. Tak boleh nak salahkan juga. Dia bukan soal dia pengotor ke apa. Dia seorang yang busy, dia tak ada masa. Dan kita faham benda tu. Dan pada kejadian tu berlaku, waktu tu bukan zaman ada Dobby self-service tu tau. So memang nak dikatakan dia nak hantar Dobby pun, Dobby kan mahal lah. Kalau macam Dobby orang basuh tu. Jadi dia memang akan longgok-longgok. Ada satu masa dia nak pergi basuh, baru dia pergi basuh. So nak dijadikan cerita takdir Allah tu, ada satu hari tu dia bawa kawan dia datang rumah. Masa tu dia nak buat apa, make up ke aku tak tahulah. So diorang pun lepak lah dalam bilik tu. Jadi ada satu waktu tu, tak tahulah waktu bila kejadian tu berlaku, terjadilah satu peristiwa. Peristiwa ni aku cerita kemudian. Aku tak nak cerita sekarang. Aku cerita dulu apa yang berlaku, baru aku cerita peristiwa tu. Lepas daripada peristiwa tu, selang dalam 2 minggu, mak saudara kawan aku ni sakit. Dia sakit teruk jugalah, boleh dikatakan daripada dia seorang yang cabi-cabi, kurus kering, and then selera makan tak ada, lepas tu muka jadi cengkung, memang tak nampak langsung macam dia. Okay? Lepas tu dia pergi berubat. Alhamdulillah ditemukan dengan seorang perawat yang bagus dan seorang perawat yang jujur. Jadi dia pergi berubat dengan orang tu, ustaz ke ustazah aku tak ingat, tapi ke sepasang suami isteri dia pergi berubat. Lepas tu slow-slow alhamdulillah semuanya beransur pulih. Dia macam makin okey lah. Maksudnya benda tu dah tak ganggu apa semua. Rupa-rupanya setelah dikaji selidik, mak saudara kawan aku ni, masa kejadian yang hari dia lepak dengan kawan-kawan dia tu, dia ada hilang satu pasang baju kurung. Okay, baju kurung tu memang tak basuh lagi. Lepas peristiwa baju tu hilang lah, 2 minggu kemudian tu dia sakit. Okay, mungkin korang akan tanya macam mana tahu itu terkait, macam mana tahu baju tu hilang, mesti siapa yang baju tu hilang, dan macam mana pula tahu apa kena-mena sakit tu dengan baju tu kan. Okay, setelah dikaji selidik, rupa-rupanya ceritanya masa dia ajak lepak kawan dia tu, kawan dia tu ada curi baju dia, baju kotor dia. Okay, memang lengkap sepasang baju kurung. And then masa tu lah hilang. Dan macam mana boleh detect? Okay, masa perawat tu merawat dia kan, tapi perawat ni dia bukanlah orang yang macam orang kata apa, bila dia merawat orang ni dia nak benda tu dihantar balik kat orang yang hantar. Tak, sebab Islam bukan mengajar untuk balas dendam, betul. Jadi kalau dia perawat yang Islam, dia takkan buat benda macam tu. So apa yang dia buat ialah dia minta untuk orang tu datang minta maaf, macam mengaku yang dia buat. So tarik balik benda tu, sebab dia tanam. Okay, dia ambil baju tu, dia tanam dekat kawasan rumah mak saudara kawan aku ni jugalah. So bila dah dibuat, alhamdulillah dengan izin Allah, apa yang dirawat oleh ustaz tu menjadi kan. Orang yang ambil baju tu datang kat rumah dia, pulangkan balik. Maksudnya dia ambil baju tu, dia korek balik, dia gali balik, dia ambil balik, tapi waktu malam.
Lepas tu dia datang waktu tu pukul 11 lebih kot, dia ketuk pintu. Lepas tu bapak mak saudara kawan aku ni, panjang pula kan. Dia buka pintu tu, lepas tu dia kata, kamu ni kenapa semua? Saya minta maaf, saya nak pulang. Dia jadi macam satu yang orang kata apa, dia sendiri pun tak sedar apa yang dia buat. Sebab kan ustaz tu dah tolong dia tu kan. Lepas tu dia tak sedar, dia kata dia minta ampun apa semua, jangan seksa dia apa benda tak lah semua. Dia kata dia tak selesa lah apa semua. Aku rasa benda yang dalam badan dia tu kot yang bercakap-cakap, tak tahulah. Dia pulang balik baju tu. So masa tu lah mak saudara kawan aku ni tengah terbaring tu, dia nampak kain tu, dia tahulah tu baju dia, dia tunjuk lah tu baju dia. Jadi nak ceritakan memang orang tu curi baju mak saudara, Allah panjangnya, mak saudara kawan aku ni untuk buat sesuatu benda yang tak baik. Alhamdulillah jumpa orang yang boleh betul-betul merawat. So dia datang, dia ambil balik, and then dia bagi tahulah apa yang dia buat. Dia minta maaf. Tahu tak, masa dia pulangkan baju tu, dia bagi tahu semua. Dia bagi tahu apa yang dia buat semua. Ya, aku dengki gini sikit-sikit semua. Malas lah nak cerita benda-benda detail tu kan. Tapi nak ceritakan kisah dia begitu. So sinopsis dia dekat sini aku nak beritahu kat korang. Bahayanya biarkan baju kotor ni. Kita tak tahu siapa-siapa kat keliling kita. Kadang-kadang orang tu adalah paling baik dengan kita, padahal dia lah yang paling simpan dendam dengan kita. So berhati-hati. Kenapa kita tak boleh biarkan sangat kain kita kat dalam rumah? Kadang-kadang kita invite orang datang, memang kita rasa bilik kita dah kemas, cantik, bersih, tapi kat tepi sudut tu ada satu kebakul kain kotor. Ataupun korang sidai-sidai baju tu dah pakai sekali tapi rasa macam sayang nak basuh sebab pakai sekali, bau pun tak busuk lagi, korang pun sidai. So orang ni jenis yang sakit hati semua ambil rembat. Kalau dia rembat dia pakai, tak apa, ni dia rembat buat sesuatu yang tak baik. Dia jadi macam tu. Tu yang kita tak nak benda-benda yang tu terjadi. Memanglah tak semua orang sama ujian dia, tapi kita just berhati-hati sahaja. Lagipun bukan susah pun basuh baju kan. Lagi-lagi kalau korang duduk kat kawasan-kawasan panas tu, senang je. Siang matahari keluar, jemur lah kan. Jadi itulah dia kisah dia tentang kain-kain kotor, kain-kain bersih ni. Dan aku sampai sekarang tak tahu kenapa benda tu suka kat kain-kain. Sebab itulah kalau aku pergi rumah orang kan, kalau aku tumpang tidur ke, kalau rumah dia tu kain terlalu banyak, ada orang almari dia banyak sampai tak boleh tutup kan, kain dia banyak sangat, almari banyak, kain pun banyak, tak boleh tutup, akan ada benda tu. Memang aku akan nampak jemaah. Bukan kata rumah orang je, kadang aku pergi keluarga aku sendiri pun ada. Maksudnya aku pergi rumah nenek aku ke, rumah siapa-siapa ke yang banyak kain-kain ni semua, memang akan ada benda tu suka meninggi. Tak dekat kain, dekat celah-celah tu. Sebab itulah kena lipat kain korang, basuh baju dan lipat kain korang. Lebih elok. Kalau ikutkan dulu-dulu, kalau korang perasan orang dulu-dulu kan, korang tahu tak, dia orang selalu guna yang macam rak yang letak pinggan. Ada orang letak pinggan, ada orang letak kain. Rak tu lepas tu dia orang letak surat khabar, dia orang akan lipat kain banyak-banyak. Dulu lebih banyak orang lipat kain daripada orang sidai kain. Sangkut kain. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku tentang jemur kain, tentang kain, lipat kain, segala-gala tentang kain lah. Aku rasa cukup sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada yang tak terjawab dan kenapa dia suka kain soalan macam tu kan, aku minta maaf sebab aku bukan arif bab ni. Aku just share pengalaman yang aku lalui dan apa yang aku nampak sahaja. Kalau korang nak tanya lebih detail, korang kena tanya orang yang lebih arif lah. Itu sahaja yang aku boleh share, dan pengalaman yang aku cerita ni adalah semuanya terjadi kat diri aku sendiri, dan aku bercerita berasaskan apa yang pernah aku lalui, bukan aku reka atau aku cari cerita orang lain. So kalau berminat boleh subscribe channel aku, and yang dah subscribe terima kasih, still setia menanti video aku. Okay, sekiranya ada kesilapan dan penjaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan tu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.